Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini kita akan sambung hafazan untuk hadis yang ke-12. Okay, hadis ke-12 tajuk dia ialah pewaris para Nabi. Okay, sebelum kita sambung, saya lupa. Okay, kita baca doa sebelum belajar dulu. Okay, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Amin. Okey, untuk hadis ke-12 tajuknya ialah pewaris Nabi. Okey, sebelum tu apa maksud pewaris? Okey, pewaris ialah orang yang akan mewarisi. Maksudnya orang yang akan sambung menjaga sesuatu, tak kisah dari segi ilmu ataupun harta fizikal, contoh rumah ke tanah, itu kita panggil pewaris. Bila seseorang itu dah tak ada, kita akan menyambung dia punya ilmu ataupun menjaga sesuatu benda tu. Okey, Nabi, kamu tahu kan, semua Nabi yang wajib kita tahu ada 25. Tahu kan, daripada Adam, Idris sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu nabi yang dilantik oleh Allah untuk berdakwah. Itu ialah nabi. Okey. Ustazah bacakan. Jadi kamu cuba ikut hadis ke-12. Pewaris Nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Okey, sekali lagi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Okey, sama-sama itu cuba ikut ya. Saya ulang lagi sekali. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Maksudnya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Okey, kenapa para ulama itu pewaris para nabi? Okey, kalau nabi ni tadi saya cakap kan, tugas dia adalah untuk menyampaikan dakwah ataupun untuk menyeru semua umat manusia, semua manusia untuk melakukan kebaikan. Samalah juga dengan tugas para ulama. Okey, ulama ni maksudnya ialah orang yang berilmu. Maksudnya orang yang mengetahui sesuatu ilmu. Tak kisahlah ilmu tu ilmu sains ke, matematik ke, ilmu Al-Quran ataupun banyak lah kan, banyak cabang-cabang ilmu. Jadi itu semua ilmu. Maksudnya orang yang pandai lah. Orang yang pandai sesuatu subjek tu, sesuatu ilmu. Itu maksud dia ulama. Senang cerita, ulama ni orang yang pandai ialah pewaris para nabi. Okey, apabila seseorang itu mengetahui sesuatu ilmu, harus untuk dia. Maksudnya dia, seseorang itu perlu menyampaikan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, kena ajarkan, kena bagi tahu orang lain supaya orang lain pun pandai juga dalam sesuatu ilmu itu. Itu adalah tugas seorang ulama. Okey, kita tengok kepada pengajaran hadis yang pertama. Okey, sebaik-baik manusia ialah mereka yang alim. Kat sini dia kata hadis yang pertama, pengajaran yang pertama, orang yang baik ialah mereka yang alim. Maksudnya orang yang baik ni ialah orang yang pandai. Maksudnya kita sebagai manusia perlu belajar, perlu jadi pandai, perlu mengetahui sesuatu ilmu supaya kita boleh jadi alim dan juga boleh jadi manusia yang baik. Maksud alim kat sini orang yang mengetahui,
orang yang mengetahui sesuatu ilmu. Orang yang pandai lah, senang cerita kan. Dia tahu sesuatu ilmu tu. Jadi kena berusaha untuk jadi orang yang pandai. Tak kisahlah dalam ilmu apa pun, dalam bidang apa pun, dalam subjek apa pun. Kita kena berusaha untuk mengetahui, untuk mahir, untuk tahu sesuatu ilmu itu. Okey. Yang kedua, ulama yang baik ialah ulama yang berani. Okey. Tadi saya cakap, ulama dengan alim tu sama ya. Orang yang mengetahui, orang yang mahir sesuatu bidang itu kita panggil ulama. Atau orang yang alim dalam sesuatu bidang itu kita panggil ulama. Okey. Ulama, alim untuk seorang. Ulama untuk ramai. Jadi ulama yang baik dicakapkan sini ialah ulama yang berani. Apabila seseorang itu mengetahui sesuatu ilmu, dia kena berani untuk menyampaikan kebenaran, sebab dia dah tahu kan kebenaran. Contohnya, kita semua dah tahu yang rokok kan. Contoh isap rokok tu haram ke halal? Okey, isap rokok haram kan. Jadi kita kena berani untuk menyampaikan bahawa rokok itu haram, jadi tak boleh hisap rokok. Contoh. Itu orang yang berani. Ataupun kalau kita tengok dari konteks yang besar, kalau kita tengok negara kan, contohnya kita tahu semua aktiviti yang melibatkan arak, tak kisahlah jual ke, beli ke, buat ke, hingga kan kita bawa lori arak pun tak boleh. Haram. Perbuatan itu haram. Jadi seorang ulama yang berani, dia akan tegur. Dia akan bagi tahu dekat orang-orang dia bahawa kamu tak boleh membuat sesuatu kerja yang melibatkan arak. Walaupun kita tak minum, tapi kita jual. Tak boleh. Macam contoh kan, kalau kita tengok kat kedai-kedai. Ada kedai-kedai yang menjual arak. Tapi orang yang jual itu ialah orang Islam. Tak boleh. Itu kita tak boleh. Itu ialah haram. Jadi seorang yang ulama, maksudnya ulama ni orang yang dah tahu. Orang yang dah tahu arak itu haram. Jadi dia kena berani menyampaikan bahawa pekerjaan ini haram. Okey. Itu maksud dia ya. Dia kena berani menyampaikan apa yang kamu dah tahu. Macam contoh kan, kamu tahu yang kamu kat rumah kan, kamu dah tahu yang solat itu wajib. Tahu kan solat itu wajib, kena buat. Jadi kamu kena berani sampaikan dekat adik-adik kamu, contohnya kan, kena solat. Solat itu wajib. Contohnya lah. Okey, seterusnya, pengajaran yang ketiga ialah Allah benci ulama yang jahat. Ulama tadi balik. Ulama pun ada yang jahat tau. Okey. Maksud ulama tadi saya cakap orang yang pandai sesuatu bidang, sesuatu subjek, senang cerita kan. Contohnya lah, orang tu pandai buat dia pandai mereka sesuatu. Kalau dia rekakan untuk bagi manfaat, untuk tolong orang lain, macam contohlah orang tu pandai buat kereta, jadi dia buat kereta dan benda tu dan kenderaan tu, kereta tu bagi manfaat untuk orang lain tu. Yelah, kereta kan boleh pergi jauh, boleh terlindung daripada hujan. Cuba bayangkan kalau tak ada orang yang pandai buat kereta kan. Jadi kita sampai bila-bila naik naik unta, naik lembu. Jadi lambat je. Kalau kereta dia cepatlah laju. Itu ulama yang baik. Dia memberi manfaat kepada orang lain. Dia bagi faedah kepada orang lain. Tapi kalau ulama yang jahat, dia pandai sesuatu tapi dia mereka sesuatu untuk memberi kerosakan kepada orang lain. Contohnya, kamu tahu kan Palestin. Ada orang nak ambil tanah Palestin. Itu dia orang pandai. Tapi dia orang gunakan kepandaian dia orang tu untuk memberi kerosakan kepada orang lain, untuk membahayakan orang lain. Contohnya lah,
orang Israel ni dia pandai mereka mencipta senjata yang power-power kan. Ketika tengok bom diorang semua, diorang pandai. Ulama yang pandai dalam sesuatu bidang, mahir untuk mencipta senjata, tapi diorang gunakan senjata itu ke arah keburukan. Diorang bunuh, bom rakyat Palestin untuk dapatkan tanah. Itu ialah contoh ulama yang jahat. Jadi Allah benci ulama yang jahat. Okey. Seterusnya kita masuk proses hafalan. Okey. Cuba ikut sama-sama ya. Hadis ke-12. Ulangan yang pertama, hadis ke-12. Pewaris Nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Maksudnya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Okey, ulangan yang kedua. Hadis ke-12. Pewaris nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Maksudnya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Okey, ulangan yang ketiga. Hadis ke-12. Pewaris nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Maksudnya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Okey, ulangan yang ketiga. Hadis ke-12. Pewaris nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Maksudnya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Okey, ulangan yang kelima, iaitu ulangan yang terakhir. Hadis ke-12. Pewaris nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya'i. Maksudnya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Okey. Jadi, Ustazah nak kamu cuba hafal hadis 12 ni. Kalau belum hafal lagi, boleh ulang-ulang audio yang ni, baca sama-sama dengan Ustazah. Ataupun kamu boleh minta tolong ahli keluarga kamu yang di rumah untuk sama-sama hafal hadis yang ke-12. Kemudian macam biasa, rakam video ataupun audio dan hantar ke Google Classroom. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.